KBS telah mengemukakan permohonan untuk membenarkan beberapa aktiviti sukan khususnya yang bersifat individu serta tanpa sentuhan bagi tujuan kecergasan diri, penjagaan kesihatan individu dan peningkatan kemahiran kendiri serta kelangsungan industri sukan negara. Setelah membuat penilaian risiko bersama pelbagai-bagai agensi dalam jawatankuasa teknikal MKN, kerajaan bersetuju untuk membenarkan aktiviti sukan seperti berikut: jogging, brisk walking, berbasikal dan senaman yang terhad kepada 2 orang dan dilakukan di dalam kawasan kejiranan. Yang kedua, tenis, badminton, pingpong untuk acara perseorangan. Jadi tidak ada persentuhan. Kerana dalam court mereka berada di kawasan yang jauh antara satu sama lain. Permotoran 2 roda dan 4 roda. Aktiviti latihan kemahiran kendiri untuk latihan yang secara bersendirian, seperti bola sepak, bola keranjang, hoki dan sepak takraw yang dilakukan secara berseorangan. Bola menimbang bola secara bersendirian, bola takraw menimbang takraw, keranjang, bola keranjang main secara latihan bersendirian untuk skor gol dan jadi itu secara bersendirian, untuk latihan secara bersendirian, tidak ada pertandingan. Gimnasium dan golf. Penggunaan fasiliti sukan dan rekreasi komersial seperti pusat kecergasan, gimnasium, dewan badminton, gelanggang tenis, pingpong, sepak takraw, padang golf, bola sepak, futsal, bola keranjang, pusat litar pemotoran dan padang golf hendaklah secara penjadualan dan tempahan. Walk-in tidak dibenarkan. Ini bagi operator pusat-pusat sukan yang disebutkan tadi, boleh beroperasi tetapi secara penjadualan, mesti mohon dulu dan ditempah dulu sebelum tak boleh walk-in kerana untuk memastikan crowd ataupun orang ramai dapat dikawal dari segi jumlah pemasukan. Saya nak sebutkan sedikit SOP yang berkaitan. SOP am untuk sukan badminton, tenis dan pingpong tadi, kebenaran hanya bagi acara perseorangan saja. Untuk di kawasan premis itu hanya 30% saja dibenarkan ada di situ. Dilarang berkongsi peralatan seperti raket dan bat. Memastikan semua SOP asas dipatuhilah. Kalau nak masuk ke premis, setiap premis, maka perlu ada saringan suhu, hand sanitizer serta dengan apps MySejahtera. Itu yang asas, itu mesti dipatuhi di setiap aktiviti yang dilaksanakan. Mengenai gimnasium, penjarakan sosial 1 hingga 3 meter untuk aktiviti statik dan 3 hingga 5 meter aktiviti dinamik. Hanya 30% individu yang dibenarkan berada di dalam premis. Jarak susunan peralatan sekurang-kurangnya 2 meter antara satu dengan lain. Peralatan yang dikongsi dibersihkan dan dinyah kuman selepas setiap kali penggunaan. Mesti disanitasi setiap kali penggunaan. Kelas latihan berkumpulan tidak dibenarkan, manakala penggunaan bilik persalinan, bilik mandi adalah dilarang. Bermakna selepas habis latihan gym, mandi kat rumah. Tidak dibenarkan untuk mandi di pusat gimnasium. Untuk SOP golf, penggunaan 1 bagi untuk 1 orang, pemakaian mask dan sarung tangan oleh KD sepanjang masa,
Untuk driving range dibenarkan dengan mematuhi protokol pengurusan dan SOP yang akan dikeluarkan oleh yang kita sudah pun keluarkan dan oleh pengurusan. Dilarang berkongsi peralatan golf. Tidak dibenarkan ataupun dilarang penggunaan bilik mandi atau persalinan. Bermakna lepas golf terus baliklah. Tidak dibenarkan mandi ataupun menukar pakaian di bilik persalinan. Pastikan tiada bersalaman, persentuhan dan bersentuhan. Ya, tidak boleh. Dan yang paling penting sekali adalah clubhouse. Tidak dibenarkan penggunaannya. Mana tak boleh macam biasalah, lepas habis golf duduk sembang-sembang dengan grup, minum-minum dan sebagainya. Habis golf terus balik kerana clubhouse juga tidak dibenarkan digunakan. Jadi sehingga kini semua jenis sukan dan aktiviti rekreasi yang saya sebutkan tadi adalah antara aktiviti sukan yang boleh memastikan ada penjarakan dan tiada persentuhan. Sukan yang melibatkan persentuhan dan juga berpasukan terutamanya, begitu juga dengan yang sukan yang ada pertandingan perlawanan, ada combat, tidak dibenarkan. Masih lagi tidak dibenarkan. SOP terperinci boleh dirujuk di laman sesawang KBS, Kementerian Belia dan Sukan, dan juga MKN. Pematuhan SOP juga akan melibatkan sukarelawan yang ditubuhkan atas inisiatif Kementerian Belia dan Sukan, iaitu Rakan Muda Sports Bubble Volunteers. Jadi kita ucap terima kasih kepada KBS kerana menggunakan Rakan Muda untuk membuat pemantauan. Dan semua aktiviti yang saya sebutkan tadi mula berkuat kuasa dan mula beroperasi dan berkuat kuasa besok.